Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Thailand. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, betul-betul. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang tak tekan lagi butang subscribe, kita sikit lagi nak capai 400k subscriber. Jadi korang tolong tekan sekarang, insyaAllah video-video dalam channel YouTube Rais Hamid ni moga-moga boleh jadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat nanti. So jangan lupa tekan butang subscribe now. Mesti korang tahu kan, ada seorang yang mengaku diri dia seorang ustazah. Baru-baru ni viral yang dia buat statement ke ceramah macam tu lah dekat dia punya TikTok yang mengatakan bahawa yang suami ni dayus lah pasal membiarkan isteri tu bersalin, disambut oleh doktor lelaki dan sebagainya. Ramai yang minta aku buat ulasan, respon, tapi aku tak nak buat sebab hukum hakam ni bukan aku punya bidang, bukan aku punya kepakaran lah. Tapi ada lagi video yang dikeluarkan oleh orang yang mengaku ustazah, orang yang sama, tapi yang benda ni jom kita tengok dululah apa yang diperkatakan oleh ustazah ni. Jom. Kalau kita minum terlampau banyak susu boleh ke? Kadang bila kita minum susu terlampau banyak, salah satu dia akan mengundang kutu. Ini ramai orang tak tahu, tetapi bila kita minum terlampau banyak susu akan mengundang kutu. Tahu ke tak tahu ni? Cuba komen sikit, tahu tak tahu ni. Ya, bila kita banyak minum susu dia akan mengundang kutu. Ya, jadi orang ramai tak tahu ya, salah satunya puncanya adalah susu. What? What the Okay, minum banyak susu mengundang kutu. Dia tak terangkan pun, dia tak elaborate pun benda ni. Dia hanya ulang 3 kali dalam video 31 tu 3 kali dia ulang. Ramai tak tahu ni, minum susu mengundang kutu, mengundang kutu. Okey, kalau bab yang aku cakap mula-mula tadi, yang ustazah ni ada ulas pasal suami dayus, pasal biarkan isteri beranak apa semua tu, yang tu memang aku tak nak ulas lah. Tapi disebabkan benda ni adalah bidang aku, selain daripada dalam dunia fitness ni, aku adalah seorang trainer, aku juga adalah seorang nutritionist. Mula-mula apa yang diperkatakan oleh ustazah ni, aku rasa, aku assume ini bukan bidang dia lah, sebab yang kita nampak bidang dia adalah agama. Ini adalah bidang nutrition, bidang pemakanan, okey. Rasanya bukan dia punya bidang kot. Jadi kalau kita nak cerita sikit berkenaan dengan susu ni, daripada kecil kita duk dengar yang pasal susu ni adalah sumber kalsium yang baik. Memang betul, sebab susu ni dia boleh memberi kebaikan untuk tulang kita, yang menjadikan tulang kita lebih sihat. Susu juga secara umumnya adalah sangat baik untuk kesihatan badan. Sebab apa? Sebab susu ni dia mengandungi fosforus, dia ada vitamin A, dia ada vitamin D, vitamin B12, ada protein, potasium, zinc, magnesium dan macam
macam lagi kebaikan. Tapi sebenarnya kalau minum susu berlebihan ni maksudnya seperti yang disarankan oleh pakar-pakar kesihatan dunia, sebenarnya dalam sehari untuk umur 9 tahun ke atas sebenarnya disarankan hanya minum 3 gelas sehari. 4 gelas, 5 gelas tu okey lagi lah, tapi janganlah kau minum sampai 4 liter satu hari susu tu. Sebab dalam Islam sendiri mengajar apa-apa pun kena bersederhana. Jadi dalam kes susu ni macam aku cakap tadi, kalau minum berlebihan masih lagi boleh memberikan kesan yang tidak baik, terutamanya kepada yang ada lactose intolerance. Lactose intolerance ni bermaksud seseorang itu badan dia kekurangan enzim yang bernama lactase. Yang mana lactase ni tugas dia adalah untuk memecahkan enzim lactose yang masuk dalam badan melalui susu, di mana ianya penting untuk proses penghadaman yang sempurna. Ada beberapa kesan yang selalunya berlaku yang tak baik sekiranya orang itu minum susu yang berlebihan. Nombor 1 adalah nausea. Nausea ni kalau kau minum susu berlebihan, kau macam rasa nak muntah ke, rasa pening ke, itu disebabkan oleh lactose intolerance tu lah. Nombor 2 adalah masalah bloating ataupun kembung perut ataupun masalah diarrhea ataupun cerit-berit. Ini disebabkan oleh sistem penghadaman yang tak betul lah. Sebab apa? Kalau lactose yang masuk dalam badan kita tu tak dipecahkan betul-betul, dia akan masuk bergerak melalui sistem pencernaan kita dan dipaksa dipecahkan oleh bakteria usus dalam badan yang boleh menyebabkan masalah gas yang bloating tadi itulah, dan juga masalah pencernaan yang cerit-berit tadi itulah. Dan yang last sekali, yang ni sekarang ni lah baru banyak berlaku, sebab kalau minum susu yang berlebihan dikhawatiri boleh menyebabkan punca jerawat. Sebab lembu zaman sekarang ni orang banyak suntik hormon. Hormon untuk apa? Untuk kontrol penghasilan susu, supaya bila disuntik hormon tu, lembu tu akan menghasilkan susu yang banyak. Sebab itulah ada kajian yang mendapati bahawa kalau nak beli susu, kalau nak minum susu, better minum susu yang full cream. Sebab apa? Susu full cream ni adalah susu yang lagi asli. Jangan minum susu yang low fat, sebab susu yang low fat ni kebanyakannya datang daripada lembu yang disuntik dengan hormon. So itu berkenaan dengan susu. Jadi kalau minum susu berlebihan tiada kena-mengena dengan boleh mendatangkan kutu. Jadi aku nak cerita pula mana datangnya kutu ni. Simple, sebab kau tak jaga kebersihan. Sebab kutu ni dia ada 3 jenis kutu yang ada yang boleh datang dekat badan manusia. 1 kutu dekat kepala, 1 kutu dekat badan, dan juga 1 lagi kutu dekat bulu. Bulu dekat situ. Punca utama sebab kau pengotor, sebab kau tak mandi, kau busuk. Sebab kutu suka dengan benda-benda yang kotor ni. Bukan setakat orang yang tak mandi, malah orang yang tak suka basuh baju, orang yang tak suka basuh sarung bantal, tak suka basuh cadar. Kutu-kutu ni akan melekat dekat permukaan-permukaan yang kotor yang tidak dibasuh ni. Jadi bila kau pergi dekat cadar ataupun dekat tilam tu, kutu pun naik lah. Kutu juga boleh berjangkit sekiranya ada kawan kau yang berkutu. Kalau kau sentuh dia, kutu tu boleh berpindah dekat badan kau. Dan juga kalau kau orang-orang yang jenis berkongsi pakaian ataupun rumah member kau tu dengan sofa dia tak pernah basuh, tilam dia tak pernah basuh, kau berkongsi pakaian dan sebagainya, kalau kau guna barang-barang kawan kau punya tu, barang-barang yang busuk, yang tak basuh, yang tak pernah disanitize dan sebagainya, pun boleh kutu bergerak ke badan kau. Termasuklah juga berkongsi sikat, berkongsi bantal dan juga berkongsi tuala. Ni geng-geng bujang ni ramai ni suka kongsi towel. Dan yang last sekali, macam mana pula kutu tu boleh datang dekat? Sebab kutu ada dekat bulu. Dekat situ. Jadi kalau kau buat hubungan yang tak halal lah, especially lah. Sebab kalau hubungan yang tak halal ni kita tak tahu orang tu mandi ke, tak mandi ke, jaga kebersihan ke, ada kutu ke dan sebagainya. Jadi itu pun juga boleh jadi punca ada kutu dekat bulu situ. Ish, kau nak ke dekat kau punya bulu tu ada kutu? Kotor, siut, keji. Jadi itulah sedikit sebanyak yang aku boleh buat pembetulan, sedikit pencerahan berkenaan dengan statement orang yang mengaku ustazah ni, yang mengatakan bahawa minum susu berlebihan
boleh mendatangkan kutu tanpa dia buat apa-apa penjelasan ke, ada kajian saintifik ke, ada elaboration ke, tak ada. Dia just ulang 3 kali, minum susu banyak boleh datang kutu. Jadi daripada aku punya kepakaran dan aku punya pengalaman dan juga aku punya ilmu, ini adalah benda yang tidak tepat. Jadi kalau benda tu bukan bidang kau, terutamanya benda-benda yang spesifik macam ni, kalau kau tak tahu, jangan cakap. Jadi kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah tekan butang share, dan kalau korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah, dan macam biasa jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Tapi walau apapun, jangan sampai takut nak minum susu, sebab susu ni adalah sumber kalsium, protein, vitamin dan sebagainya yang paling mudah. Jadi minumlah susu untuk kesihatan kita bersama, terutamanya untuk kanak-kanak, sebab baik untuk kesihatan dan pertumbuhan tulang. Dan orang-orang yang macam badan kecil, yang nak besarkan badan tu pun minum susu lah, boleh membesarkan badan dia, dan naik sikit lah badan. Okey, insyaAllah semoga semuanya diberikan taufik dan hidayah, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia akhirat, insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya. Jangan palatau, yeah.